Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pagi ini kita dapat kembali dan insya-Allah kita sambung bacaan kita dari surah Al-Baqarah. Hari ini kita baca dari ayat yang ke-102 dari muka surat 16 juzuk yang pertama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم
لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sekali lagi kita puji dan kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tinggi puji, dengan setinggi-tinggi juga syukur di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Dari awal penciptaan langit dan bumi, kemudian Allah ciptakan pula kita. Allah bagi kepada kita fitrah, Allah anugerahkan pula kepada kita hidayah untuk kita faham apa yang telah Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Kalau Allah Ta'ala tak bagi hidayah kepada kita, kita pun tak tahu kat mana kita sekarang. Alhamdulillah juga yang telah menurunkan Al-Quran ke atas hamba-Nya, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada sebarang keraguan dan penyimpangan di dalamnya. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillah, segala-gala puji bagi Allah, dialah Tuhan, pemilik pencipta sekalian alam. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengajarkan kepada umatnya apa yang Allah wahyukan kepada baginda. Baginda telah melaksanakan amanah yang telah dipertanggungjawabkan. Nabi telah berjuang bermati-matian, menggadaikan hartanya, mempertaruhkan nyawanya, mempertaruhkan maruahnya, dirinya, keluarganya, segalanya ada padanya untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada sekalian umatnya. Juga selawat ke atas ahli keluarga baginda yang menjadi penyokong, pendamping dan juga mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam apa yang baginda lakukan. Begitu juga para sahabat baginda yang berjuang bersama baginda, menyebarkan, turut bersama menyebarkan risalah ini, sama ada sewaktu Nabi masih hidup ataupun setelah baginda wafat, sehingga akhirnya tersebar syariat Islam ini. Walaupun Nabi telah wafat, tapi mereka telah berusaha menyampaikan risalah ini sampailah ke seluruh pelosok dunia. Juga selawat ke atas mereka yang berada di atas jalan Nabi dan tetap di atas sunnahnya dan menyambung tugas dan amanah yang telah dipikul oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama yang terdahulu, sehinggalah mereka turut sama merasakan bahawa inilah risalah Allah dan ini perlu disebarkan kepada sekalian umat, dan ini perlu diceritakan, perlu difahami, perlu diimani, perlu diamalkan, sehingga akhirnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Islam. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sambungan cerita semalam berkaitan dengan sihir. Jadi cerita ayat yang kita baca 102 ialah berkaitan dengan orang Yahudi yang meninggalkan Alkitab, iaitulah Taurat mereka. Lalu mereka berpindah kepada kitab-kitab sihir dengan dakwaan bahawa Nabi Sulaiman pun mengamalkan sihir. Lalu
Dia mengatakan bahawa ada satu kotak yang tersimpan di bawah singgah sananya Nabi Sulaiman, dan syaitan telah menipu mereka untuk menggali kembali kitab kotak tersebut. Lalu bila dia buka, dia dapati kitab-kitab tulisan sihir yang awalnya sebenarnya kita sebut semalam bahawa Nabi Sulaiman telah mengharamkan amalan sihir pada zaman dia. Siapa yang mengamalkan sihir daripada kalangan jin, daripada kalangan syaitan, maka akan akan terbakar bila dia datang nak ambil kitab tersebut. Dan mana-mana orang pada zaman Nabi Sulaiman yang bercakap dan beramalkan ilmu sihir, dia akan potong lehernya, yakni hukum bunuh. Tapi syaitan dia pun tak boleh pergi dekat, dia pujuk orang pergi gali, dan orang gali jumpa. Bila jumpa, mereka pun kata Nabi Sulaiman pun mengamalkan sihir. Jadi Allah Subhanahu wa taala kata dalam ayat yang kita baca, wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman. Mereka mengikut apa yang syaitan bagi tahu tentang kerajaannya Nabi Sulaiman. Itu mereka membelakangkan kitab Allah dan mengikut ajaran-ajaran sihir yang dibacakan oleh puak-puak syaitan dalam masa pemerintahan Nabi Sulaiman. Lalu Allah Ta'ala nafikan perkara tersebut. Wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak kufur, tidak kafir Nabi Sulaiman. Maknanya apa? Kitab sihir itu bukannya amalan Nabi Sulaiman. Walakinna asyayatin kafaru. Akan tetapi puak-puak syaitanlah yang kafir. Puak-puak syaitanlah yang kafir. Yu'allimuna an-nasa as-sihr. Merekalah yang mengajarkan kepada manusia ilmu sihir. Berdasarkan ayat inilah para ulama, bukan para ulama pun sebenarnya, bukan dasar ayat ini saja, mereka berpandu juga kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa orang yang melakukan ilmu sihir hukumnya kafir. Pelaku sihir ni hukumnya apa? Kafir. Sebab Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ni, setelah dia sebut tentang sihir, Allah Taala kata Nabi Sulaiman tidak kafir, tapi syaitanlah yang kafir, yang mengajarkan manusia ilmu sihir. Jadi ilmu sihir ni hubungan dia adalah kafir. Bukan benda ringan-ringan dah. Hari ni ramai orang dapat ilmu pelik-pelik, tunjuk power, boleh bercakap dengan jin, boleh buat benda pelik-pelik, boleh tahu benda yang orang buat dia dalam rumah dia, boleh khabarkan apa yang belum berlaku, boleh khabarkan apa yang dah berlaku, buat ritual-ritual pelik pula, bakar kemenyan, bakar macam-macam lah, sembelih ayam, potong paruh, potong kuku, macam-macam. Sebahagiannya mereka kata ini adalah rawatan Islam. Orang yang tak tahu dia pun kata, oh. Pasal apa? Kadang-kadang dia baca ayat Quran satu patah ya. Hak lain adalah mentera-mentera yang tidak difahami. Oleh kerana orang Islam pula zaman sekarang tak tahu tentang Al-Quran, lalu mentera itu juga disangka Al-Quran, padahal dia mentera. Jadi apa hukum orang yang mengamalkan sihir? Hukumnya kafir. Dalam hukuman hudud syariat Islam, siapa yang mengamalkan sihir, apa hukuman dia? Mesti dibunuh. Mesti dibunuh. Tapi oleh kerana jahilnya umat, kadang-kadang pengamal sihir ni bukan setakat tidak dibunuh,
malah dicium tangannya. Bahagian daripada tempat ahli sihir ni dianggap keramat, dianggap pawang, dianggap dukun, dan dianggap pemuka masyarakat. Lalu mereka diberikan kedudukan yang tinggi di mata masyarakat, padahal dia mengamalkan ilmu sihir. Nabi SAW kata apa? Man ata kahinan aw sahiran fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Itu riwayat Al-Bazzar. Ada riwayat lain kata man ata kahinan aw arrafan, siapa yang mendatangi dukun ataupun tukang tilik, lalu dia percaya kepada apa yang mereka kata, dia telah kufur dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi pelaku sihir pun kufur, orang yang mendatangi ahli sihir untuk guna khidmat ahli sihir dan dia percaya kepada ahli sihir, juga mereka kufur. Beratnya hukum dia. Memang beratlah. Pasal apa? Sebab Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, yu'allimu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Akan tetapi syaitanlah yang kufur, mereka mengajarkan kepada manusia ilmu sihir. Jadi kita ni kena kenal mana betul-betul rawatan Islam, mana yang sihir. Kadang-kadang hak rawatan Islam tu masuk setengah-setengah dia baca juga ayat Quran. Tapi hak baca ayat Quran tu lah jual akar buluh perindu lah, jual minyak apa tu pengasih lah, jual minyak macam aura lah, pakai gotu orang akan jadi minat kat kita lah, aura kita bertambah lah, boleh mengeratkan hubungan macam-macam. Cerita ni cerita, kadang-kadang sepotong ayat Quran dipanggil talbis iblis. Kadang-kadang talbis iblis ni dia mari dia baca ayat Fatihah depan mula-mula, lepas pada tu dia bomo dengan ritual-ritual yang tidak pernah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada boleh mari tunjuk syurga di tapak tangan dia, kemudian dia tunjuk pula neraka di tapak tangan dia, kemudian orang percaya. Ada pula orang tu bila baca-baca tiba-tiba dia masuki ruh, jadi rimau, jadi monyet, jadi seolah-olah dia ni makhluk lain. Kemudian dia merawat manusia dalam keadaan dia tu dirasuk. Kemudian lepas daripada tu selesai ritual, dia okey balik, dia pakai kopiah, dia pegang biji tasbih, dia letak serban, orang pun panggil dia ustaz. Kita mesti tahu mana sihir, mana ruqyah. Ruqyah Islamiyah, ruqyah Islam ni tak ada masalah. Tapi ada tak sahabat-sahabat yang bila pergi ruqyah siapa pekat dia dirasuk syaitan? Sahabat-sahabat ni bila kita baca Al-Fatihah, baca ayat-ayat Quran, baca doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada buat benda pelik. Kita ni viral dekat YouTube, viral dekat Facebook, viral dekat TikTok. Konon-kononnya dia ni adalah ustaz, padahal dia adalah pengamal sihir. Apa hukum dia? Kufur dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Bahaya, jangan duduk percaya benda-benda pelik, jangan. Muslim lah ni, Allahu Akbar. Saya, dia kata, testimoni, selepas saya pakai minyak akar buluh perindu ni, suami saya jadi tunduk patuh kepada saya. Oh, dia. Suami saya jadi tunduk dan patuh kepada saya. Dia calik-calik, oh tak payah dah makan apa nasi gapo duduk pagi tu.
Nah, kita nak sebut pun tak elok mana. Tapi nak sebutnya apa? Apa yang ahli sihir buat dulu, sekarang ni diringkaskan. Dia pun dah tahu dah komersial. Dulu orang ahli sihir ni dia kena buat, orang datang kat dia pakai kemian dan sebagainya. Dia pun dah tukar packaging dia. Dulu tasbih mungkin pakai tanjuk, mungkin tak pakai apa-apa, dengan kerih, dengan cicing penuh dekat tangan. Zaman dulu ahli sihir lagu tu. Kita tengok dengan pakaian pun tak apa sebab rumah pun macam-macam. Lah ni packaging dia pun dah lain. Rawatan saka, rawatan tulawa, rawatan ni macam-macam, perindu tak perindu, siap senarai tu. Oleh kerana packaging pun dah mahal, servis pun dah mahal. Sekali rawat guna online pun dah bayar ribu-ribu. Siapa ajar semua ni? Adakah ini syariat Islam yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawapannya, Nabi sendiri kata, siapa yang mendatangi sihir atau tukang tilik, lalu dia percaya kepada apa yang ahli sihir tu, dukun tu kata, dia telah kufur dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas. Dan yang paling jelas sekali ayat Quran. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Nabi Sulaiman tidak kafir. Yang kafir adalah syaitan. Sebab apa syaitan kafir? Sebab dia mengajarkan manusia ilmu sihir. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat, iaitu Harut dan Marut di negeri Babil, yakni Babylon. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, wama, dan apa yang diturunkan ke atas dua malaikat, iaitulah yang nama dia Harut dan Marut. Ini pandangan kebanyakan daripada ulama salaf, bahawa Harut dan Marut ni adalah nama dua malaikat yang Allah Ta'ala turunkan sebagai fitnah dan ujian kepada manusia. Kalau orang kata, logik ke malaikat ni mengamalkan ilmu sihir? Jawapannya, malaikat memang tidak ada malaikat yang jahat. Habis itu dua malaikat ni, ini adalah ujian Allah kepada manusia. Ini adalah ujian Allah kepada manusia, sehingga Allah turunkan dua ni, dia ngajar manusia dua-dua. Benda baik pun dia ajar, benda buruk pun dia ajar. Kita baca ayat. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan tiadalah mereka berdua itu mengajar seorang pun, melainkan mereka menasihatinya dengan berkata, sesungguhnya kami ini hanyalah ujian untuk menguji imanmu. Maka dengan itu janganlah kalian menjadi kafir. Sekali lagi ayat, bukti yang menunjukkan bahawa, atau dalil hujjah yang menunjukkan bahawa ilmu sihir ni hukumnya kafir, ialah perkataannya Harut dan Marut dalam ayat ni. Setiap kali mereka ajarkan ilmu sihir, dia akan kata, sebenarnya ilmu ini adalah ujian untuk kamu, lalu janganlah kamu menjadi kafir. Jadi di dalam ulama tafsir menyebut, kedua-duanya itu adalah malaikat yang mana Allah Ta'ala takdirkan bahawa menjadi ujian bagi manusia. Demikianlah yang telah disebut oleh Al-Qurtubi dari Ali dan juga Ibni Mas'ud dan juga Ibni Abbas dan juga Ibni Umar dan Ka'ab Al-Ahbar dan beberapa ulama salaf yang lain.
Kemudian muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jadi dua orang ni dia ajar hak baik pun dia ajar, hak buruk pun dia ajar. Iman pun dia ajar, kufur pun dia ajar. Jadi duk hebat, bukan hebat tau. Fitnah. Fitnah ni apa maksud fitnah? Innama nahnu fitnatun. Kami ini fitnah. Apa maksud fitnah di sini? Ujian. Kadang-kadang bila Allah bagi kepada seseorang itu kemampuan, kemahiran, boleh jadi kemahiran itu fitnah, ujian untuk dia. Orang lain buat-buat tak jadi, bila dia buat jadi, sudah. Kemudian dia jumpa pula, orang lain tak jumpa, dia pula jumpa dengan seorang pakcik tua lah, macam ni. Kemudian pakcik tu pula bagi tahu kepada dia ilmu, mu nak ajar dah, aku nak turun ilmu begini. Dia pun dapat ilmu tu tanpa disengajakan. Contoh, betul tak? Ada kadang-kadang mungkin seorang tu dia balik kampung, ziarah orang ni, jumpa dengan pakcik tua. Pakcik tu pula pala bomo sehur dekat kampung dia. Dia pun saja selera, pakcik buat lagu mana? Pakcik dia kata, mu nak ke aku nak turunkan ilmu ni. Dia pun turun ilmu. Kadang-kadang itu adalah fitnah, ujian. Walaupun kita tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala berikan sesuatu yang boleh kita lakukan, tapi bila kita tahu benda tu adalah bertentangan dengan syariat Allah, maka kita kena cepat-cepat sedar bahawa apa yang datang sebelumnya kepada kita adalah fitnah untuk kita. Dan ilmu sihir bukan satu-satunya fitnah. Kadang-kadang kita ni dah kerja elok dah kerja, dapat rezeki pun elok dah, dapat masa pun elok dah, semayang 5 waktu pun elok dah. Tiba-tiba datang kepada kita satu offer lain. Gaji mungkin mahal, tapi kena buat benda yang Allah Ta'ala haramkan. Fitnah. Datang kepada kita mungkin gaji lagi mahal, tapi tak ada peluang untuk kita salat berjamaah di masjid. Fitnah. Jadi Allah ni kadang-kadang dia bagi dua-dua. Wa nabluukum bil khairi wa bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kamu, kebaikan pun jadi ujian, keburukan pun boleh jadi ujian untuk kamu. Jadi dua malaikat ni Allah bagi kepada mereka, Allah izinkan mereka, ada dua-dua mereka aja. Kebaikan pun ada pada mereka, kejahatan pun ada pada mereka. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dia kata apa? Setiap kali dia orang datang, dia akan kata, kami ni sebenarnya datang untuk ujian pada manusia, maka janganlah kamu menjadi kufur kepada Allah. Bahaya sungguh ni. Maka ayat ini juga menunjukkan bahawa sihir ini benar-benar wujud. Ada orang kata, jangan percayalah benda-benda gitu. Kalau sakit ke pergi jumpa doktor. Ada orang menafikan secara terus. Pertama kita kata sihir tu memang ada. Tapi jangan pula sampai obses. Tahu obses? Semua benda nak kait dengan sihir. Kadang-kadang sakit perut, makan ubat pun sembuh, tapi dia ni sakit perut sikit, belum apa-apa pergi jumpa bomo dulu. Ada seorang kenalan, dia baru meninggal minggu lepas pun. Dia meninggal setelah sakit beberapa waktu, tapi tak terlalu lama. Sebab apa sakit? Rupa-rupanya diselidik, dia kena
stroke. Dia pengsan di rumah dia. Dia pengsan, kena stroke. Minor ke stroke betul, tapi tak perasan saya tu. Katanya lepas dia pengsan di rumah, 24 jam baru ke hantar ke hospital, yang mengakibatkan kesan pada kesihatan dia teruk. Kita tanya, berapa lambat ke hospital? First day tu pergi bomo dulu. Pergi bomo dulu. Lepas tu baru pergi hantar ke hospital. La ilaha illallah. Akhirnya qadar Allah, dengan takdir Allah, dia pun sakit makin lama makin berat dan meninggal dunia. Yang kita nak cerita apa? Obses. Semua benda nak kait dengan sihir. Semua benda nak kait dengan benda-benda gaib. Padahal bukan semua benda pelik berlaku dengan sihir. Boleh jadi sakit tu kerana masalah-masalah kesihatan, sebab dia darah tinggi, sebab dia kecil ni, sebab dia macam. Jadi kita ni macam mana? Obses sangat pun tak boleh, nak menafikan dia juga tak boleh. Sihir ni ada, tapi kita kena ingat bahawa bukan semua benda yang berlaku dengan kita berlaku disebabkan sihir. Tapi dia ada, wujud. Dia wujud. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Dan mereka belajar daripada mereka berdua apa yang memisahkan antara seseorang dengan isterinya, seseorang lelaki dengan isterinya. Jadi antara yang dilakukan oleh ilmu sihir, ilmu sihir ni tujuan dia memberikan keburukan kepada orang. Tak ada ilmu sihir ni nak memberikan kebaikan, tak ada. Ilmu sihir ni dia memberikan kemudaratan kepada manusia. Sakit kau, jadi benci kepada seseorang, jadi terlalu sayang kepada seseorang, ilmu pengasih kau macam-macam lah kita kata. Kedai jadi tak laku, dengki orang kita ni kadang-kadang Allah bab nego ni tak boleh tengok orang kerana dengki tu penyakit masuk. Akhir sekali pergi sihir kedai kawan tu. Hak obses pula kedai aku ni tak laku-laku. Kenapa ni ada orang sihirnya? Padahal orang masuk kedai dia kotor pun dia kata sihir. Ada juga tu obses lah tu. Jadi antara yang berlaku ni macam-macam. Tapi Allah Ta'ala sebut dalam ni memisahkan sihir, pemisah antara suami isteri. Kenapa Allah Ta'ala sebut perkara ni? Kerananya ini antara sihir yang paling disukai oleh syaitan dan merupakan orang ranking yang paling tinggi di sisi iblis. Itulah sihir pemisah antara suami dan isteri. Disebutkan dalam hadis yang sahih dalam riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala inna asy-syaitana la yad'u 'arsyahu 'ala al-ma' thumma yab'athu sarayahu fin nas fa aqrabuhum 'indahu manzilatan a'zamuhum 'indahu fitnah wa yaji'u ahaduhum yaqul ma ziltu bi fulan hatta taraktuhu wa huwa yaqulu kadha wa kadha fayaqulu iblis la wallahi ma sana'ta shay'a wa yaji'u ahaduhum fayaqul ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina ahlihi qala fayuqarribuhu wa yudnihi wa yaltazimuhu wa yaqul ni'ma anta. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, seorang sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia menceritakan dia dengar Nabi kata,
Nabi kata apa? Nabi kata syaitan ni dia ada singgah sana, dan singgah sana syaitan ni duduk di atas air. Syaitan ada singgah sana dan duduk atas air. Singgah sana dia tu atas air. Mana? Wallahu ta'ala alam. Kita pun tak tahu, cuma Nabi kata singgah sana syaitan atas air. Kemudian daripada singgah sana itulah syaitan dia memimpin, dan dia mengutuskan sarayahu, tentera-tentera dia pergi ganggu manusia. Daripada singgah sana tu dia memimpin tentera-tentera dia, dan dia hantar tentera dia, pergilah kamu kacau manusia. Dan orang yang paling dekat kedudukan, bukan orang lah, syaitan yang paling dekat dengan ketua dia ni ialah orang yang paling besar fitnah dia kepada manusia. Nabi kata di kalangan tentera-tentera yang paling dekat dengan iblis, ketuanya syaitan ni, siapa yang paling besar mudarat dia kepada manusia, maka orang itulah yang boleh duduk dekat dengan iblis. Maka pergilah syaitan ganggu manusia, pergi ganggu, pergi muktabarah seluruh sampai kepada duk tunggu depan pintu macam-macam. Syaitan ni dia ganggu orang ni tepi pintu rumah, duk mas tunggu. Kalau kita belajar tentang sunnah Nabi, Nabi ajar zikir-zikir pelindung daripada syaitan ni. Boleh kata setiap tempat nak masuk tandas, Nabi suruh kita berlindung. Allahumma inni a'udzubika minal khubuth wal khaba'ith. Apa itu khubuth? Apa itu khaba'ith? Syaitannya jantan dan syaitannya betina. Bila kita nak masuk rumah, Nabi ajar kita bismillahi walajna, bismillahi kharajna. Nabi kata bila orang tu baca, syaitan yang duk tunggu depan pintu tu tak boleh nak masuk rumah. Bila kita nak makan, syaitan mari pula tepi kita, tengah-tengah nak makan, kawan tu baca bismillah, syaitan kata hari ni tak ada makanan. Tapi bila kawan tu tak baca, syaitan kata hari ni kita boleh makan. Nabi pun pesan kita jangan makan dengan tangan kanan. Jangan makan dengan tangan kiri, makan dengan tangan kanan. Pasal syaitan duk makan dengan tangan kiri. Bila kita nak tidur, syaitan datang, dia nak belik kita, ikat tiga ikatan. Nabi kata kalau kita baca doa tidur, insya-Allah selamat daripada gangguan. Kita baca ayat kursi, selamat daripada gangguan. Ayat kursi belum daripada tidur. Kemudian kalau seorang tu nak bersama dengan isteri dia, syaitan mari lagi. Sehingga kita baca doa Allahumma jannibna wa jannibis syaitana ma razaqtana. Waktu nak bersama dengan isteri tu, ya Allah jauhkanlah kami daripada syaitan, jauhkanlah zuriat kami yang kamu rezekikan kepada kami ni. Andai kata ada rezeki anak, jauhkanlah anak kami ni daripada syaitan. Siapa tak baca, syaitan pun bersama dengan isteri dia. Dapat anak, dapatlah anak perangai macam setan. Asal apa? Bersama dengan isteri tak baca doa. Syaitan ni ganggu manusia ni almost semua tempat. Kita nak semayang ni, saf tak rapat, dia masuk celah. Kita nak mayang ni, tu imam qama Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kemain kita sebut nama Allah lagi. Mari buat saf. Kawan ni kata, tak nak, aku tak selesa lah kalau duduk sentuh-sentuh ni. Rimas lah, dia kata rimas lah. Dia pula dah covid dah lama, apa sejadah, satu sejadah tu untuk dia je. Beli pula sejadah saiz besar. Sejadah dia tu boleh muat 2 orang. Apa sejadah, orang nak pijak sejadah dia pun tak boleh.
Lepas dah habis Covid ni, sejadah pun dah tak ada, X tu pun tak ada dah, orang buang habis dah stiker. Dia pun duk main sejadah dia lagi. Orang nak lepas, rimas lah. Rimas lah. Dia dengan kawan dia ada ruang, syaitan masuk dalam. Syaitan masuk, nak semayang, syaitan mari lagi. Memang kerja dia. Pasal apa? Iblis dah bagi arahan, pergilah bertebaran, ganggu manusia pada mana-mana tempat ni. Almost setiap keadaan syaitan ganggu. Melainkan orang yang beramal dengan amalan Islam, berzikir dengan zikir yang Nabi ajar. Nak masuk tandah baca doa, keluar tandah baca doa, nak makan baca doa, nak tidur baca doa, nak bersama isteri baca doa, nak baca Quran pun Allah Ta'ala kata, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Nak baca Quran pun berlindunglah daripada syaitan. Mana lagi tuan-tuan tempat? Nak main bola? Lagilah syaitan duduk kiri kanan, main lagi. Azan maghrib pun tak apa, cerah lagi, main lagi. Main badminton, tung main lagi. Orang azan pun main lagi. Sampai habis waktu pun tak apa, mainlah. Nak mancing, tak apalah, tengah malam pun mancing lah, ikan tak dapat lagi, tak apa, mancing lah. Sampai subuh baru balik. Subuh tu pun tak semayang. Kalau semayang pun dia ganggu, kalau baca Quran pun dia ganggu. Setakat dia main benda lain, lagilah dia seronok. Jom kita pergi konsert, jom kita pergi happy. Jom kita berdua-duaan antara lelaki dengan perempuan. Syaitan pun masuk jadi yang ketiga. Kita duk main telefon, syaitan kata tengok lagi, scroll lagi. Kita pun galik. Tapi semua tu tak hebat lagi. Nabi kata, bila mari syaitan report kepada Iblis, Iblis tanya, kamu apa achievement hari ni? Apa pencapaian kamu hari ni? Maka si syaitan jawab, maziltu bi fulanin hatta taraktuhu wa huwa yaqulu kadza wa kadza. Dia kata aku ganggu seorang tu sehingga aku hasut dia bercakap demikian dan demikian. Maknanya ucapan dia ni ucapan yang tak baik. Jahat dah. Jahat. Fayaqulu Iblis, la wallahi ma sana'ta syai'an. Iblis jawab, dalam hadis ni sebut, Nabi kata, bila Iblis tu kata, bila syaitan tu kata aku ganggu manusia sampai dia bercakap dengan ucapan begini-begini, Iblis kata apa? Bahasa mudah kita, wallahi. Ada juga wallahi dia dalam ni. Hadis sebut ni, saya tak ubah ni. Wallahi, Nabi kata, Iblis ketua tu kata, demi Allah, kamu tak buat apa-apa pun. Tiba-tiba datang seorang lagi, satu ekor lagi, bahasa ekor lah kita kata, muka jahat ni. Mari seekor lagi. Syaitan dia mari. Kita duk cerita bab syaitan ni, minta Allah lindungi kita lah daripada dia marah. Kita duk cerita lagu ni tertusah dia marah. Nah, minta-mintalah Allah lindungi kita daripada gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Mari seekor lagi, Iblis tanya, "Muat ke apa gini?" Dia cerita ni sedap bahasa kampung terus tu. Keluar terus bahasa Kelantan lah. Kamu buat apa gini? Satu syaitan tu kata, "Ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina ahli." Aku hasuk dia, aku kacau dia sehingga akhirnya dia berpisah dengan isterinya. Bercerai dengan isteri. Syaitan Iblis kata apa? Fayuqarribuhu. Iblis kata, "Mai sini, mai dekat. Wa yudnihi." Duduk sebelah. Wa yaltazimuhu. Iltizam ni maksudnya melaziminya. Kamu, tepat kamu di sisiku. Lepas tu Iblis berkata, "Ni'ma anta." Kamulah askarku yang terbaik. Paling syaitan suka ialah memusnahkan sebuah keluarga.
Bila dia pisahkan suami isteri, suami pun tahu mana, isteri pun tak tahu mana, anak pun tak tahu mana. Ni hak duduk dalam Facebook duk cerita suami kahwin lain, isteri pun duk cerita dalam Facebook. Orang pun pakak mari, mintalah cerai, mintalah cerai. Orang pun kamu boleh sendirian, kamu lagi hebat, kamu tak layak untuk dia begini. Akhir sekali lah ni duduk mahkamah nak tunggu tuntutan cerai. Siapa yang suka? Iblis kata, mu hebat kali. Nasib baik dia tak boleh panggil manusia. Tidak sekali dengan manusia tu dia panggil. Mu mari sini duduk sebelah aku. Mu lah hebat kali. Hadis kata, kerja iblis yang paling dia, kerja syaitan yang paling ketua dia suka, ialah memisahkan antara suami dengan isteri. Dan inilah yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Fayata'allamuna ma minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Dia pisahkan, belajar sampai boleh pisah antara suami dengan isteri. Oh, ni paling syaitan suka. Wa sababut tafriq bainaz zawjaini bis-sihr ma yukhayyalu ila al-rajuli aw al-mar'ah min al-akhar min su'i manzar au khuluq wa nahwi dhalik. Antara syaitan yang boleh buat ialah memisahkan antara suami isteri. Ini macam mana dia buat? Pertama, dia menampakkan rupa buruk. Dia doa rasuk, binimu tu uduh, tak comel, suami kamu tu jelek, bahasa Indonesia lah kata, suami kamu tu tak handsome, ada lelaki yang lebih handsome daripada dia. Maka si isteri ni mula minat kepada orang lain. Mentang-mentang dia tengok cerita Korea tiap-tiap hari, tengok muka suami dia tak serupa dengan artis Korea. Untuk lelaki aku janggut panjang serabai, dia kata. Tu tengok orang tu dalam TV tu mulus flawless dia panggil, cantik. Dia tak tahu kawan tu pakai serum tak serum, cocok botok tak botok, macam-macam nak buat. Akhir sekali dia kata buruk rupanya. Au khuluq, atau menggambarkan akhlak yang buruk. Oh, dia kata akhlak buruk sungguh kawan. Dia tak baiklah, dia beginilah, penipu lah, macam-macam dia tu. Padahal boleh jadi adalah kekurangan manusia tu. Nabi SAW kata, dia kata, janganlah seorang membenci seorang lelaki mukmin membenci seorang mukminah. Maknanya isteri dia, seandainya ada benda yang satu dia tak suka, ada banyak lagi akhlak baik yang boleh dia suka. Bukan menafikan ada baik buruk dah, bukan semua orang kena 100%. Tapi Nabi kata, kalau ada satu yang tak baik, ada banyak lagi yang benda baik. Tapi syaitan ni dia duk tunjuk satu tu, tengok untuk lakimu ni, oh dia begini. Hak baik selama ni dia kata apa? Selama ni kamu tak pernah buat baik kat aku. Siapa yang kerja dia untuk buat macam tu? Syaitan. Maka isteri ataupun suami pun fikir, selama ni memang jahat ya dia ni. Dia tak jaga aku, dia tak buat baik kat aku, dia akhlak tak baik lah. Padahal ya salah. Mungkin orang ni solat 5 waktu, mungkin orang ni kerja penat lelah di luar nak balik cari rezeki untuk anak isteri. Mungkin dia berhujan, berpanas, berkorban untuk keluarga. Tapi ada satu ketika mungkin kesalahan tu berlaku real, memang betul dia salah. Satu je kesalahan tu menyebabkan dia lupa segala kebaikan. Syaitan kata, pasanganmu bukanlah orang yang baik. Dia kata ni, au haqdin, atau dengki. Dengki macam mana? Tiba-tiba dia jumpa dengan orang pertontonkan di media, oh isteri dimisali, suami tu pula deki, aku dekilah tengok, apalah bini aku tak lagu ni. Orang tu pun pertonton ke pula suami dia misali dalam Facebook. Bini berkata, kenapalah suami aku tak macam ni. Dia duk banding, orang tu banding, akhir wujud dengki, pisah. Inilah yang menyebabkan syaitan seronok.
Tapi sihir muslimin dan muslimah, Allah Ta'ala tutup dengan satu ayat. Ayat ni menunjukkan sehebat mana pun sihir, hebat lagi Allah. Hebat lagi Allah. Sehebat mana pun sihir, hebat lagi Allah. Itulah ayat seterusnya. Tapi ayat ni kita sambung semula. InsyaAllah kita sambung semula. Tapi kita tutup dengan bahawa hebat mana pun sihir, hebat lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah fahamkan kita tentang keagungan Allah. Allah jadikan kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sambung pada minggu hadapan insya-Allah. Tapi tak tahulah nak cuti sekolah ni. Dia jadual nanti insya-Allah lah, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat sambung minggu depan. Kalau ada lah nanti saya maklum baliklah. Ni insya-Allah. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.